pada hari kejadian di mana berlaku limpahan air dari Sungai Geleting yang kita sehingga sekarang kita tak pasti pengumpulan air tersebut sebelum muka sauk. Dah berlaku pengumpulan kayu-kayu yang terpakai ataupun kayu-kayu dah rosak dan sebagainya, di mana ianya terus dengan air menghentam muka sauk, dan muka sauk di Sungai Geleting musnah dan membawa satu bencana tsunami banjir, dan terus melalui Sungai Geleting. Yang pertama sekali dia telah memusnahkan Taman Rimba Eco Park, Risda Eco Park, di mana di situ pun telah menyebabkan seramai 19 orang tersangkut di sana. Ya. Ada dam dah, habis dah semua. Oh, habis. Dam pecah. Dam pecah, bos. Dam pecah. Dam pecah terus. Pecah habis. Habis pecah sudah. Habis. Oh dia. Dam pecah, bos. Roger bos. Dam pecah. Dam pecah. Dan selepas dia menghentam jambatan di Risda Eco Park, lalu segerombolan air yang banyak bersama dengan pokok-pokok mati dan yang telah tidak digunakan ini terus menghentam pula di antara penembungan Sungai Geleting dan Sungai Selim. Itulah menyebabkan banjir besar berlaku di Kampung Pasir. Di Kampung Pasir ini terletak pertemuan dua sungai itulah. Maka dengan itu menyebabkan satu banjir besar yang membawa pasir-pasir sekali, terus memusnahkan kawasan-kawasan tanaman dan rumah-rumah yang berada di Kampung Pasir. Wafada ya Allah. Wafada ya Allah. Wafada ya Allah. Dan seterusnya terus air sungai bersama dengan pokok-pokok ini memusnahkan, tak silap saya, jambatan yang kedua iaitu jambatan Kampung Pasir. Yang ketiga jambatan Lintah Pium, dan yang keempat adalah yang terakhirlah jambatan Battle of Slim, iaitu jambatan lama, jambatan yang diguna akses perhubungan antara Slim dengan Sungai Bay Proton City yang digunakan pun musnah disebabkan hentaman air sungai yang deras bersama dengan kita panggil garbage lah, yang menyebabkan ianya berlaku sangat tragis. Dan perkara ini berlaku dalam sekelip mata, di mana pasukan penyelamat pun apabila kita dapat makluman awal, sebenarnya kita respon kes banjir yang berlaku di Sungai Bil. Sungai Bil ni sungai lain, kepala air berlaku di Sungai Bil, dan ketika pasukan APM dan bomber pergi respon di Sungai Bil, memang pasukan kami melalui jambatan Slim, iaitu Slim, Battle of Slim tadi tu. Waktu itu jambatan tu pun tak runtuh lagi. Dan semasa kita respon di Sungai Bil, tidak lama kemudian, dalam 20 minit selepas itu, kita dapat maklumat daripada JKR di mana jambatan Slim River itu telah runtuh. Dan ketika pasukan penyelamat dihubungi oleh tompak-tompak ketua Kampung Pasir Lintah Pium meminta bantuan untuk pasukan penyelamat, dan di situ jugalah kita dapat tahu jambatan-jambatan lain yang telah runtuh bersama. Dan pada waktu itu memang 4 jambatan runtuh berselang-seli lah, dan yang terakhir sekali menghentam jambatan Battle of Slim tadi. Guys, Fekra Kampung Muslim, jabatan roboh kot.
Macam je balak semua laju ni. Alhamdulillah di daerah Mualim ni kita mempunyai satu jawatankuasa pengurusan bencana yang sangat interagensi dan sangat bekerjasama. Dengan tindakan pantas, pihak PDRM membuka PKTK di beberapa tempat kejadian, terutamanya di kawasan jambatan yang telah runtuh. Dengan itu kita telah mengatur gerak pasukan penyelamat, iaitu pasukan Jabatan Bomba Penyelamat Slim dan Balai Bomba Tanjung Malim berserta dengan pasukan kami APM turut membantu mengeluarkan mangsa yang terkandas di dalam kawasan banjir tersebut, iaitu melibatkan Kampung Pasir, Kampung Sungai Muda, Kampung Ulu Slim, Kampung Litah Piung, Sungai Bir dan sebagainya. Dan pada malam kejadian itu juga kami juga turut membantu pihak JKM dalam menyelaras, mengkoordinasi membuka pusat pemindahan yang sesuai. Untuk makluman, pusat pemindahan yang kami guna pada waktu itu adalah Masjid Jami' Kampung Pasir, tetapi ianya tidak digezet ataupun tidak diwartakan oleh JKM ataupun di peringkat JPBD. Namun alangkah malangnya di mana pusat pemindahan yang kita wartakan kawasannya agak berisiko setelah dinilai oleh pihak bomba, pihak APM dan pihak PDRM mendapati pusat pemindahan yang sedia ada itu tidak sesuai. Maka dengan pantas kita terus memastikan pihak JKM pun mudah untuk akses. Kita membuka pusat pemindahan di Masjid Jami' Kampung Pasir. Dan kita terus aktifkan pihak PDRM, kita punya OCBD sendiri mengaktifkan PKTK di PPS Masjid Jami' Kampung Pasir. Selang beberapa kemudian, kita dapati air di Kampung Litah Piung pun telah mula melimpah. Sebaik saja gabis-gabis yang tersekat di kawasan jabatan runtuh Battle of Slim tadi, jabatan Slim tadi telah runtuh, menyebabkan air melimpah yang teruk di Kampung Ulu Slim. Maka yang penduduk di Kampung Ulu Slim berpindah pula di Masjid Jami' Slim Village, semberang sungai sana pula. Semberang sungai sana berpindah. Dan dari segi arahan PDRM itu cukup jelas, membuka pula PKTK di Masjid Jami' Slim Village. Jadi dari segi tindakan menyelamat antara agensi itu, dari malam sehingga ke siang tu memang berjalan dengan sangat baik, lancar. Cuma kami agak terkilan pada malam itu juga. Pihak PDRM, Jabatan Bomba dan APM tidak dapat menyelamatkan 19 orang yang tersangkut di Risda Eco Park. Pada malam tu memang jabatan pun dah terputus hubungan. Kita nak buat proses penyelamatan waktu malam pun memang berbahaya. Jadi pihak PDRM, OCBD sendiri buat stand down untuk kita merancang membuat penyelamatannya pada keesokan harinya. Lebih kurang dalam 9.30 pagi 24 hari bulan tu, pasukan bomba diketuai oleh pasukan bomba dan dibantu oleh pasukan APM telah menyelamat kesemua mangsa-mangsa yang tersangkut, terkandas di Risda Eco Park dan membawa mangsa ni keluar ke kawasan selamat. PKMD Mualim menerima laporan berkenaan dengan kejadian bencana di Kampung Pasir sekitar jam 7 malam. Kemudian pengumuman dibuat oleh Tuan DO menerusi pejabat daerah dan tanah Mualim menyatakan PPS telah pun dibuka, dan sekitar jam 8 malam itu saya telah mengarahkan semua kaki tangan khususnya PKMD Mualim untuk berkumpul di Mualim, di PKMD Mualim untuk kita buat memasukkan barang di dalam kenderaan jabatan dan dihantar ke Kampung Pasir. Kemudian bila mana kita dimaklumkan terdapat keluarga yang terperangkap, jadi kami juga di pihak PKMD Mualim berusaha untuk mendapatkan
berapa jumlah mangsa yang terperangkap dan juga berapa jumlah mangsa yang terjejas. Kami difahamkan terdapat 4 buah keluarga yang terperangkap di kem rekreasi, manakala kita difahamkan lebih daripada 20 keluarga yang menjadi mangsa kepada bencana kepala air ini. Untuk makluman, isu yang berlaku di Kampung Pasir ini bukanlah sekadar banjir. Dia merupakan satu bencana yang kita anggap sebagai double trouble. Sebab apa? Satunya adalah kepala air dan satu lagi disebabkan empangan pecah. Jadi double trouble ini yang menyebabkan air masuk dengan laju, menyebabkan mangsa-mangsa tak dapat menyelamatkan barang, terutamanya barang-barang berstatus dokumen dan penting. Insiden kepala air di Sungai Slim River Perak petang semalam menyebabkan 21 pengunjung dan kaki tangan pusat rekreasi Wisda Eco Park nyaris maut akibat arus deras seperti tsunami. Mereka terselamat kerana sempat berlindung di sebuah dewan terbuka yang lebih tinggi ketika kepala air melanda keseluruhan tapak rekreasi berkenaan. Sebab air itu memang lagi tinggi dari kita orang. Memang sangat tinggi dan sangat laju, sangat kuat. Pokok waktu tu jatuh tepi kita orang. Air tu kita orang dah nampak memang dah nak sampai kat kita orang sangat-sangat. Lepas tu saya call bomba kata memang cari tempat berpaut semua yang selamat. Lepas tu tak tahu macam mana tiba-tiba alhamdulillah kan, tiba-tiba kita semua berdoa, ada azan, tiba-tiba air tu tiba-tiba melencong ke kiri. Kebanyakan mangsa datang sehelai sepinggang, tak ada baju-baju tambahan yang dibawa dan kebanyakan mereka berasa paniklah dengan situasi ini memandangkan situasi ini berlaku pada waktu malam. Jadi bila waktu malam ni kita tak dapat jangka air banyak mana, lagi-lagi kita juga bimbang dengan kehadiran haiwan-haiwan liar dan berbisa. Jadi itulah yang kita buat bila mana kita menerima makluman bahawa PPS Kampung Pasir dibuka oleh pejabat daerah. Lagi ku bernyawa, ku perjuangkan segalanya karenamu, karenamu. Selagi ku bernyawa, ku pertahankan segalanya karenamu, karenamu. Fokus utama PKMD Mualim bila mana berdepan dengan cabaran ini adalah kami difahamkan penduduk di Kampung Pasir kebanyakannya adalah warga emas. Jadi keutamaan kami adalah memastikan warga emas ini dapat disantuni dengan sebaiknya, ditempatkan di ruang yang baik dan memastikan keperluan asas, contohnya sebagai pakaian, makanan dapat disampaikan secara terus kepada mangsa. Kemudian jika kita lihat kepada situasi semasa, Masjid Jami' Kampung Pasir ini merupakan sebuah masjid yang telah dilengkapi dengan tandas. Kemudian kita menjadikan kedudukan penempatan warga emas di PPS ini adalah lebih berhampiran dengan tandas. Selain itu, fokus utama kami juga tertumpu kepada kebajikan kanak-kanak. Walaupun mangsa ramainya adalah warga emas, bilangan kanak-kanak juga ramai. Jadi kami mengambil serius bahawa kanak-kanak ini perlu diberi perhatian dan tumpuan agar mereka tidak merasa terancam, tidak merasa takut dan perlunya mereka berasa selamat berada di PPS ini. Bila mana kita memulakan perkhidmatan di PPS, kami juga akur bahawa ada sebilangan besar mangsa-mangsa ini berkeras untuk tidak berdaftar di PPS. Mereka juga berkeras untuk kekal berada di rumah. Hasil pujukan daripada pihak berkuasa, terutamanya yang berada di red zone, kita memujuk mangsa untuk datang ke PPS. Kemudian kami menyambutnya dengan memastikan mereka berada di PPS, iaitu sebuah tempat yang selamat. Jadi kita berjaya memastikan kesemua mangsa ini berada di PPS, berada di tempat yang selamat. Kita juga sedia maklum bahawa kejadian kepala air ini turut melibatkan 4 keluarga yang terkepung di kem rekreasi. Jadi di sini peranan JKM adalah untuk memastikan bekalan makanan dapat disampaikan kepada 4 keluarga yang terperangkap hasil kerjasama daripada
rakan agensi APM dan juga bomba. Peranan JPKK lah apabila berlakunya suatu bencana banjir. Pertama sekali saya akan maklumkan kepada Jabatan Bomba Penyelamat untuk dengan APM untuk memberi bantuan untuk menyelamatkan pada mangsa-mangsa banjir yang masih ada di dalam penempatan banjir lah. Yang keduanya, saya akan maklumkan kepada penghulu dan juga Jabatan JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk membuat pemindahan mangsa banjir ke pusat penempatan sementara lah, PPS, yang mana berapa jumlahnya anggota yang kita hadapi dalam masa banjir. Yang ketiga, saya akan maklumkan kepada pegawai Tuan DO untuk menentukan tempat penempatan mangsa banjir ni lah. Seterusnya saya akan memantau kepada mangsa-mangsa banjir, iaitu berapa keluarga yang tinggal yang tak dapat diselamatkan lagi, untuk maklumkan kepada pihak bomba dan APM lah untuk membantu menyelamatkan mangsa tu yang masih tinggal di rumah tempat yang berlakunya bencana banjir. Seterusnya kita telah ada kumpul, kita hantarkan setelah pusat pemindahan penempatan sementara dibuka, kita akan letakkan mangsa-mangsa banjir ni ke tempat penempatan sementara bersama dengan JKM lah untuk menentukan berapa jumlah anggota yang terlibat dalam masa banjir itu, berserta dengan kita akan tentukanlah makan minum diorang semua dengan segi peralatan yang perlu untuk diorang masa duduk dekat penempatan masa banjir. Pertama sekali yang masalahnya ialah kita macam di sini kita penempatan sementara untuk banjir ni memang dewan yang ada tidak mencukupi. Yang lepas kami banjir, kami telah bawa ke semua mangsa-mangsa banjir ke masjid. Di masjid pun tidak cukup. Selama berapa? 32 orang 32 orang, penempatan kat masjid tidak cukup. Kita hari tu hari buka sementara di masjid sini satu, dan satu lagi penempatan sementara di Surau Kampung Sungai Muda. Apa yang saya minta itulah, maknanya kalau ada penempatan sementara yang besarlah macam dewan kita tu dibesarkan lagi untuk memudahkan masa-masa banjir duduk di tempat itulah. Maknanya bila satu pusat penempatan ada, maknanya kita pengurusan semua daripada Kejuruteraan Kampung dengan JKM dapat bergabung, dapat menyelesaikan masalah diorang ni. Segala bantuan ke apa dapat kita selesaikan bersama. Kalau ada lain-lain tempat susah. Kita ada sampai 2 tempat. Terkejar-kejar kami ni. JKM pun pening kepala, saya pun JPKK pun pening kepala untuk menguruskan penempatan banjir ni. Kebanyakan banjir ni, yang paling teruk banjir kali ni lah. Banjir kali ni sebab dia bukan banjir biasa, dia kepala air gitu. Selalu pengalaman 40 tahun duduk sini tak pernah ni yang berlaku macam ni. Ini memang paling teruk je. Sebabnya
Bila dah kena tu, rasa tak tahu nak cakap lah. Pasal semua tak ni, saya pun masa tu selamat ni je baju ni yang bawa petang tu je. Lepas tu tak dapat ni. Pukul sini pukul 6.30 hingga ke 7 gitulah. Air laju. Air tu saya balik belum masuk lagi. Saya nampak air dekat pasir lah, dekat pasir ni dia ada pecah. Buan terpecah, saya balik keluar satu kereta. Lepas tu saya nak keluar nombor 2 dah air dah ada. Itulah kereta 2 biji. Lepas tu motor pun 2 biji. Lepas tu tak selamat. Apa pun tak selamat. Tu IC dapat lah, benda IC. Lepas tu pakcik ke PPS mana? Masa apa? Saya pergi daftar saja. Lepas tu pakcik ada rumah mak tu lama kat bawah tu. Saya duduk kat sana. Sampailah beberapa belah hari juga. Sampai hari ni pun tak habis. Daripada hujung bulan ni. Sebulan lebih dah ada. Pasal di luar teruk, dalam teruk. Apa anggaran kos? Kerugian je lah. 20,000 hingga lebih lah. Barang-barang bukan barang saya ke anak-anak. Pun kereta 2 biji tak ada servis lagi. Anak punya ni satu, menantu dia Kuala Lumpur. Masa dulu pakcik selalu juga buat satu tempat atas, taruh barang-barang atas lah. Lepas tu kali ni dah lama dia tak banjir, dah lama memang tak banjir. Bila tak banjir tu jadi pakcik tak ada buat persediaan lah. Bila kena sekali macam ni, pakcik jadi itulah. Tak tahu dia kena sebab dia bukan musim banjir. Dia kena bukan musim banjir. Dia memang bencana lah ke. Kalau musim banjir macam sekarang dia macam pagi tadi sampai dekat dapur pagi tadi nak masuk juga sikit. Tapi dia dah turun balik. Dia naik sikit-sikit. Yang banjir bencana yang ini dia tak naik sikit. Dia memang laju. Selalu biasa ada orang cakap simpan dekat tempat yang tinggi lah. Tapi tak sangka lah, pasal tak sangka tu dia jadi macam tu. Tu yang tak dapat nak apa tu. Memang tak sempat. Kebetulan pada hari tu pakcik berdua tinggal majak, kacik berlima. Pakcik berdua anak pergi keluar. Pakcik tinggal rumah seorang, dia pun pakcik cakap keluar banjir. Dia pun tak tahu. Dia kena stroke juga tapi boleh jalan lah. Tak tahu, saya keluar ke kereta atas, dia pun lalu ke air. Tu dia tak sempat lah nak apa, tak sempat. Sebanyak mana ujian yang Tuhan beri, semua dugaan juga aku tempuhi. Aku tahu susah jatuh bangun, tetap ku coba. Mungkin ada sinar bercahaya di penghujung dunia. Tak kira bangsa, tak kira agama, ku coba bantu semua bagai semua satu keluarga. Kita bersaudara, darah yang sama merah. Kita berjuang hari ini bukan untuk menunjuk siapa yang lebih berkuasa, tapi berjuang untuk semua yang mana ada rasa lemah. Bersatulah.